Bila main tentang penyatuan, mesti ada perpecahan. Bila ada perpecahan, orang cakap bagaimana nak bersatu. Bila kaedah bersatu, di situ ada kekuatan. Sebab Islam ni ataupun orang Melayu ni, tak pedulilah bangsa apa sekalipun, Hindu ke Cina, kalau bersatu dia ada kekuatan. So bila zaman Osmania, zaman Ayub, zaman Itrul Ghazi, untuk bersatu ni dia ada penasihat-penasihat dia. Macam zaman Itrul Ghazi tu dia ada Ibnu Arabi, zaman Osmania Syekh Adi Bali, mai zaman-zaman Mak Kilau, dia ada juga guru-guru yang menasihat, sebagai guru sufi, guru-guru makrifah menasihat pahlawan-pahlawan. Jadi pihak-pihak dari luar ni nak masuk, nak ganggu, nak kacau, memang payah kalau ilmu kerohanian ataupun keyakinan yang ada pada pejuang-pejuang Melayu, pesilat-pesilat Melayu, ahli-ahli panglima-panglima, memang dari luar ni nak masuk memang payah. Sebab kita telah terpelihara dari sudut dalaman, dari sudut keyakinan, Ainul Yakin kah, Hakul Yakin kah, Kamal Yakin kah, kita dah terpelihara. Tetapi mereka nak masuk dari luar memang tak boleh. Maknanya mereka masuk dari dalam. Contoh kecil lah, pada ketika dahulu yang nak merosakkan bangsa Melayu ni adalah bangsa Melayu itu sendiri. Dari segi tamak haluba, dan bila penjajah masuk, contoh dia gambar Sarjan Hasan buang tu, dia tanya, saya punya pangkat ada besar ke? Jepun tu kata besar. Jadi benda-benda macam ni, iaitu belot telah berlaku daripada zaman Kesultanan Melayu lama lagi sampai ke jajahan Jepun, British. Masalah belot berlaku. Belot ini tertimbul daripada kaedah dalaman, iaitu kekurangan ilmu tasawuf. Bukan tasawuf ni boleh cerita benda kemarin dan benda akan datang. Tasawuf ni berlaku setiap saat. Jadi penceroboh nak masuk ni, mereka kena masuk dalam dulu. Dari dalam mereka buat kerja. Yalah, macam British pun, diorang tak mampu nak lawan Melayu head on, secara berdepan. So macam mana diorang buat? Diorang rosakkan akar. Diorang masukkan virus dalam masyarakat Melayu tu sendiri, dan pecah belahkan Melayu. Lepas tu diorang gunakan Melayu untuk rosakkan Melayu sendiri. Banyak orang tak sedar benda tu. Benda tu sampai sekarang ada. Even politician sekarang, pemimpin Melayu sendiri yang membangsatkan bangsa Melayu tu sendiri. Macam Wahabi je, if you see. Out of nowhere diorang masuk rosakkan Islam. Kebanyakan ahli agama tak sedar pun diorang dah jadi tools untuk rosakkan Islam tu sendiri. Lepas tu diorang bangga-bangga. Ini bab ni memang selalu respect your point of view, berani dan tepat. Sebab benda ni benda ni halus. Macam British, dia masuk, kalau dia nak lawan tak boleh. Mana boleh orang berpegang pada Allah Ta'ala ni, faham tak? Tetapi itulah Allah nak tunjuk pada Mak Kilau tu sendiri. Allah nak tunjuk kepada Ki Haji Saleh. Allah nak tunjuk kepada pejuang-pejuang yang makrifat, pejuang-pejuang yang taat. Kita tahu kesudahan dia, Nabi Muhammad SAW dan 24 Nabi Allah yang lain pun meninggal, wafat. So perjuangan mereka lebih kepada bermula daripada hakikat ke dalam hakikat itu sendiri. Muhadas kepada khadim, khadim kepada yang khadim itu pula. Jadi itu sebab bila mereka ada kenal, hayat ini tidak bergerak kalau tanpa hayun, hayun ini tidak bergerak tanpa kaum hayat. Ini sifat 20. Inilah yang ditentang oleh Dr. Mazhar. Inilah yang ditentang oleh puak-puak Wahabi yang awak sebut tadi. Jadi dulu British nak masuk, ataupun whatever can be called, Belanda masuk Indonesia. Indonesia dengan Malaysia serumpun. First mereka conquer and divide. So kita dengan Indonesia tidak lagi seiring sejalan seperti mana yang dahulunya. Maksud dia ada kompetitif. Jadi itulah, mereka masuk, mereka
pecahkan. Ini yang berlaku pada Wahabi. Contoh dia tengok video Nuruz, orang tu share dengan saya malas layan tapi dia bagi screenshot. Contoh dia kutuk orang tu, dia kutuk orang ni tak betul, orang ni tak betul. Lepas satu lepas tak layan dia langsung. I tak bagi ruang kat dia untuk dia rasa yes, the thing is going on. Yes, his reply. Yes, his faham tak? Kita kenal dia punya muslihat. Dia buat orang jadi confused. Yes, indirectly. And tak yakin. Tak yakin. So dia buat orang ni, sekali dia pergi kat orang tu pula. Lepas tu dia pergi kacau orang silat pula. Dia pergi kacau orang ni pasal apa? Dia comfortable duduk dalam Singapura. Kalau dia betul-betul Mak Rafi tu, yang Singapura punya orang tu, pergilah jumpa dia. Pasal dia ada mention nama awak, dia ada cerita, dia makrifat. Pergi jumpa dia. Kalau awak tak tahan asap rokok, minta izin kat dia jangan asap rokok sat. Tak apa, Mak Rafi no problem. So hari ni, bila dia kata, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menghampiri solat di dalam keadaan mabuk. Al-Quran, dia nasihat orang beriman jangan menghampiri solat dalam keadaan mabuk. Mabuk yang macam mana? Ini dalam gambar Mak Kilau tu pun ada sebut banyak. Bila nak kuasa, maka ada kompetitif dalam tu, maka jadi pecah belah, salah sangka, buruk sangka, berdengki, khianat. So ini yang berlaku. Busuk hati. Quran surah 2 ayat 10. So hari ni apa yang nak cuba cakap adalah ilmu mengenal Allah ini adalah satu pencantuman yang sangat hebat di antara zahir dan batin. Di antara seperti mana surah Al-Hadid ayat 4, dialah yang awal, dialah yang akhir. Awal kita pun kita tak heran berserta, dia yang akhir pun kita tak heran. Apatah lagi yang zahir dan yang batin. Itu bila duduk dekat sini ilmu ni. Ustaz-ustaz Wahabi ni siapa yang tak? Hillary Clinton bagi tahu. Amerika pun sponsor Wahabi. Support behind Wahabi. So we want to know who the hell is these people. I mean, what is really going on? Orang mengaji ilmu mengenal Allah untuk mengenal diri dia. Untuk mencari kesejatian diri. Untuk mengenal cahaya yang sentiasa ada bersama. Walau di dalam kegelapan dunia ni. Kegelapan dunia luar ni kita pasang lampu nyala. Kegelapan dunia dalam ni adalah untuk dilihat dengan pancaran mata batin. Surah Al-Hajj ayat 20 ayat surah Al-Hajj ayat 46, surah 24 ayat 44 dan juga surah Al-Isra 17 ayat 72. So hari ni kenapa raja-raja Melayu ataupun alim-alim ulama, tak kisahlah dari sudut fiqh, usul dan tasawuf, tidak mengisytiharkan, tidak legalize ilmu ma'rifatullah, yang mananya Tok Gajah, pahlawan-pahlawan Melayu yang saya nak sebut terlalu ramai yang membawa ilmu ni tak intang langsung dengan British. So hari ni Wahabi masuk ni, halang itu, halang ini, pasal apa? Hampa ni jentera siapa sebenarnya? Diorang masih dijajah oleh British sebenarnya, sebab tu diorang tak berani. Itu saya kata, British ni bukan kata conquer Malaysia saja. They are powerful with mindset how to manipulate people. They are qualified how to control the game. Macam dalam movie Mak Kilau semalam, British tu cakap Melayu akan sentiasa dijajah. See, that is very hurt. Saya very significant benda tu. Because I can see it until now. Yeah. Okay, dari segi jajah you cakap, saya cakap macam ni. Dulu ahli-ahli makrifah yang menentang sebab kekejaman yang berlaku. Di ketika itu, yang bangun menentang adalah para-para ahli silat yang mananya menuntut ilmu hakikat juga. Pak Abu, dan perang dengan bintang 3 walau umur dia 17 tahun lalu tu, dan perang dengan apa ni, komunis-komunis apa semua ni, mengikut Ki Haji Saleh masa tu dia umur dia 17. Dia cerita benda ni. Bila lepas Ki Haji Saleh nak uji lepas ramai-ramai, jom kita pergi minum dekat sana. Kedai tu dah tutup tuan tu pasal bandit attack. Bila lepas pipi minum, tak tahu daun kedai tu, dinding dia nipah je, ada nipah.
bandit attack peluru macam hujan. Lepas yang ikut Ki Haji Saleh tu lari menyorok bawah para meja. Dia tunduk, dia kata kita main nak minum kopi, bukan kita main nak mati. Yalah, betul lah. Baru dia bangun. Ini hakikat tauhid. Bukan hainul, bukan hakul, kamal yakin. Allah Ta'ala itu satu, meliputi. Itu sebabnya kata pentingnya ilmu mengenal Allah. Minta maaf dulu kepada orang-orang yang berbuat, baru kita cakap further action. Sebab tasawuf itu pencucian. Diri itu kena cuci. Setiap manusia buat salah, memang buat salah. Awak berkawan, awak bercinta, macam-macam pun buat di antara dua hampa, tapi nak berpisah, call, minta maaf segala yang telah berlaku dan segala yang telah lepas antara kita kosong-kosong. That's the way it is. Begitu juga macam Wak cakap semalam Indonesia. Saya enggak mau bergaduh bang. Kalau saya bergaduh, masih lagi melihat muka di situ. Saya nak cuci pinggan, dia orang datang. Saya nak pergi ke depan, dia orang ada. Kena main angkat, nak kena ni, pinggan pun Wak nak kena cuci. Wak kerja dengan bos tu, hampa bukan bos, hampa main hari-hari. Itu sebab aku pergi situ, aku cuci pinggan, aku makan. Jadi semalam dia cakap, buat apa gaduh-gaduh, saya kerja di situ. Kalau bergaduh tak jumpa terus. Itu baru betul. Hari ni kita nak main peperangan ni. Bila awak cakap dijajah, itu yang saya kata tadi. Orang buat apa saja pasal British ni. Di India dia buat kasta Brahma Paria. So dia ambil mereka ni jadi orang-orang lifestyle like a British luxury life. Bila British belah mereka ni ada lagi, mereka control game. Bila mereka dah tahu pahlawan-pahlawan daripada Indonesia ke mana akan mereka masuk untuk menentang yang benda-benda ni. Dan mereka ni yang kita bagi tahu, mereka ni ilmu ni ada ilmu hakikat, ada ilmu-ilmu ketuhanan. Bukan yang dikeranakan oleh satu kerana saja. Mereka ada ilmu yang dikatakan la maujud, yang dikatakan perpisahannya ilmu ubudiyah dengan rububiyah. Penyatuan mereka kembali macam mana pula. Syariat dan hakikat tak boleh pisah. Ilmu yang mengatakan zat tak boleh dikaji, kaji pada sifat. Sifat tak boleh berpisah dengan asma' dan af'al. Ilmu ni lah yang Wahabi ni tak faham dan menjadi tool kepada behind Universiti Azhar, Universiti Madinah. Siapa yang bagi silibus ni yang berbalik jadi macam ni? Ini bila kita kata nak dijajah, depa beautiful mind to conquer. So, apa yang lepas cuba nak cakap hari ni, depa tak main kot ni. Macam you cakap tadi, depa masuk dalam. Depa bukan boleh serang dari luar lah. Contoh dia ni, main game-game anak-anak kita ni. Mak nak sembang bagi game dia, nak tak. So where is the kerohanian part? Anak kita telah pun dijajah indirectly dengan ni gadget. Patutnya 4 tahun ajar ilmu sifat 20 mengenal Allah. Sebab kalau kata ilmu fiqh wajib, ilmu usul wajib, tasawuf wajib, itu fardu ain, rangkaian usul fiqh tasawuf. Begitu juga ada wadah-wadah usul ta'yin. Tauhid, tahqiq, tajalli. Apa yang awak kenal, apa yang awak tahu, apa yang awak diperkenalkan sehingga awak mengenal dan menetapkan, peletakan dia, pemindahan dia dan kenyataan dia. Mutlaknya kewujudannya, wujud artinya ada. Pada yang tak mau, lawannya tiada. Pada yang ada, wajib baginya ada. Jadi bila mereka tak tahu wajib harus mustahil ni, maka di sinilah puak-puak ni masuk. Hari ni orang tak nak perang, tak payah turun padang dah. Orang hantar drone je. Orang tak drone ya, landing kat rumah hang cukup. Powerful bomb ke apa, you pun tak tahu. So hari ni, siapa yang nak melindung? Surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 173 aku tak salah. Cukuplah hanya Allah sebagai penolong dan pelindung kamu. So macam mana anak kita nak tauhid benda ni? Dan puak-puak Wahabi ni masuk, habis kuat, dia bawa apa tau? Silibus saya bagi cerita, tunjuk ke fasihan awak berbahasa Arab. Tunjuk awak adalah seorang penghafal hadis yang banyak. Bila kita tanya, what got to do those hadis with me? Mengaji mengenal Allah. Allah itu ada di mana saja kamu berada. Macam dengan Mat Kilau, dia kata apa? Senjata di Polfa. Mak Kilau jawab,
kita kalau berpegang pada Allah, tak ada senjata yang lebih hebat daripada itu. Itu dia pandai cerita tu apa 300. Gamak 300 tu yang Mak Saleh ambil. Dah gamak tu sebenarnya kisah Islam tu 300 orang yang lawan sampai 2000 lebih. So dia buat all semua Pirate of Caribbean, semua copyright pahlawan Melayu yang saya tahu dan pahlawan Arab. Hari ni yang kita nak bagi tahu kenapa menghalang ilmu mengenal Allah. Siapa belakang apa? Kalau kami mengaji ilmu mengenal Allah, kami tak ganggu Wahabi, kami tak ganggu Salafis, kami tak ganggu Syiah. Kalau nampak nak cakap, perjuang atas dasar agama macam Mangkuk Hayun apa ni Dr. Mazhar tu, bagi saja dialah sangat bahaya. I telling to you, he's a very dangerous man and his group. Memecah belah kan. Yang tu satu, tengok Sri Life dia hidup macam mana. Dia nak campur dengan orang atas ya. Lepas tu dah tentu dah businessman, beribu-ribu punya bisnes belakang ni dah tentu ada dah ni. Sektor Mazhar. Nabi Muhammad macam tu lah. Malu dekat Tuan Guru Nik Aziz ya, very humble. Menteri kot. Begitu humble ni orang. Ni yang baru jadi mufti Perlis, babe. Yang teritori Perlis tu, yang mungkinnya orang Perlis pun tak ada yang tak suka. Berapa banyak tu imam yang tarik balik mereka punya ni atas dasar tak ikut. Hang guna perkataan apa tau? Dia guna perkataan tau apa? Kita ikut Rasulullah. Ikut Rasulullah apa? Hang kenal pun tak? Yang cerita tu Muhammad umur 63. With all due respect, popular legends is the greatest man for every Muslim. Yes. But surah 90 ayat 94 surah ke-6, kamu telah segala yang memberi syafaat pada kamu pun terputus. Muhammad sendiri mengucap atas Muhammad, dia tak kata wa ana Muhammad Rasulullah. Dia kata lagu macam mana kita mengucap. So kalau kalimah syahadah pun tak tembus, tiada Tuhan melainkan Allah. Allah baru nama, Tuhan dah tak ada dah. Macam mana hamba tauhid? Aku naik saksi Muhammad itu pesuruh Allah. Rasul ke Nabi? Datang sini. Datang sini nak semang macam mana dengan Nurus ni benda ni. Dia buta mata hati. Bila kita kata dunia ni gelap tanpa cahaya, kalau tak ada matahari, dunia ni gelap. Tak ada lampu tak ada lampu, bilik ni gelap. Tak ada lilin, pelita bilik ni gelap. Tak ada bulan dan bintang, malam tu gelap. Bagaimana pula mata hati tu nak tengok kalau tak ada cahaya? Tanya doktor. How do doktor pakai mata, tanya macam mana mata hati nak tengok kalau tak ada dah cahaya, sebenar cahaya di dalam diri ni. Dia nak tengok apa? Bila dia kata lam rasul anfusihim, tak mau mengaji. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah yang awal, akhir, zahir dan batin. Apa tak mau ajak ilmu ni? Apa tak mau ajak macam mana kaedah Allah lebih dekat daripada orang Amrih ni, surah Qaf ayat 16. Apa tak mau ajak? Apa ajak pecah silat langkah pukul itu macam ni? Masalah main dengan pistol. Masalah main dengan meriam. Masalah main dengan ni apa isu kalau apa dia main dengan drone. Dia main dengan robot. Dia dengan macam-macam ni robot. So you tell me now, how for you to face this thing? Kalau Allah kata dalam surah 6 ayat 100 dalam surah Ali Imran ayat 173. So how you nampak dah? You nampak dah tadi? Mental stress. Malaysia semakin ramai. Betul. Anak dah diajak jadi kalut, main game kalut, jadi kalut. Otak tak relax. Otak tak relax. Mata lepas jadi liang ni apa semua. Kalah, marah, jerit. Dekat awal maju tengok macam mana main. Maki apa semua. Ini yang daripada masuk dah. Kerohanian dim, even blackout tu daripada kontrol habis dah. Anak umur 4 tahun dah bagi dah ni main satu benda yang kalut. Sometimes even less than that, 2 tahun dia tengok mengadap depan. Mata problem, pinggang problem tak ada macam dulu lari keliling rumah panjat ni apa semua dulu ni.
Tambah ada setengah lagi dulu kes bagi buat tidur dekat kindergarten, so budak tidur. So what is really is? What's going on? Sebab ilmu mengenal Allah tadi aja. Ilmu yang wajib ni, entah apa terjadi kepada wakil-wakil yang memberi nasihat kepada raja. I don't know what's going on. Jakim buat apa? Takkan buat tak nampak? Ada menteri agama di jabatan menteri. Forward! Kita boleh tengok ketirisan, rasuah sana sini, apa sana sini. Are you just sitting there? Aku biasa jumpa Hamid Osman face to face. Aku tanya dia, what are you doing actually? My son disappear under custody of Syariah Court. You keluar dalam paper. Dia keluar dalam paper. Kerajaan akan bantu pulangkan anak Ismail bin Arifin. Kurungan lepat. Sebelah Hamid Osman. Gambar dia. I make my way to see him. Maju Junction. Atas tu ada office. Tanya dia, I thought you in oppositions. Orang interview hang cakap, jawab lagu tu. Apa saja menteri yang aku jumpa, alah benda ni, insyaAllah kita ada orang-orang tertentu nak layan benda ni. Pasal apa mai jumpa saya? Kita dah ada orang yang diberi kuasa dalam bidang tertentu. Buat surat kat Anwar Ibrahim, buat surat kat Megat Junid, buat surat kat Tun Mahathir. I mean, siapa yang kena jajah ni? Hang suruh aku berjumpa orang bawah. Orang bawah, they are just damn bloody sleeping. They don't do the work. They don't even do the right things. They judge me by them standard. By their standard. Tengok Dr. Mazhar. Ini bahaya ni siapa? Dr. Mazhar, Nordros, Kamili, Rora. Yang ni lah Panglima-Panglima Malaysia kena hadap lebar. Tentang habis-habisan. Adakah ilmu hakikat nampak halang? Dalam Quran berapa banyak dia tulis hakikat tauhid. Hakikat tauhid berapa surah dia tulis. Tak percaya tengok surah. Surah 42 ayat 13. Hampa nak tahu tak mana? Apa yang diajar pada kamu telah diajar kepada Musa, Ibrahim dan Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. So, apa yang kita nak tanya lah ni, kenapa dia kata mereka yang dipilih, yang dilorongkan kepada jalan tauhid untuk kembali kepada Allah. So how do we understand this? Okay, you punya opinion out of my long blah 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 blah. You nampak yang law punya kena jajah ni macam mana? You nampak how the pattern. Dulu dia angkat orang, dia bagi segala-galanya kat orang ni. So dia puppet on the string. For me, benda tu tak berubah pun. Benda tu sama je. The same thing, different days. The same thing, different days. The same football field, different player. Kata je merdeka, tapi mana dia? They're still controlling the game. Inilah sebabnya, beritahu Dr. Mazhar ni, kalau orang pandai, dia opportunist. Apa je dia nak pergi depan, lepas tu boleh fikir balik. Lepas tanya mana satu tuduhan, 6 tuduhan dalam ni, mana satu lepatnya. Sebenarnya saya tahu saya bukan jabatan Penangnya, awak bukan bawa boleh. Dah, aku tanya, Han jawab mana satu kubunya, bukan nak dengar punya hujah. Dia boleh kata lah ni awak ada peluang depan saya, ambil kesempatan. Bapak kasut muka hang, Dr. Mazhar. Bagi kasut muka hang. Sebenarnya aku main nak suruh dia sign. Saya bersetuju tuduhan ni lepas apa semua. Chop, sign, see you in court, motherfucker. So hari ni apa yang berlaku dia tak buat. Dia nak bagi hujah. Dia kata ambil kesempatan dia jumpa dia. Lebih sudu daripada kuah Mamat ni. Ini kata kadut naik junjung. Belah perlih boleh lah dia buat lagu tu. Tu pun perlih, bukan ramai orang setuju dengan dia. Duduk dengan ni, itu je lah. Bila jumpa orang macam kita ni, dia tak boleh jawab, esok dia olah. Tak nampak pun makrifat dia. Ingat aku makrifat nak kena tolong Pak Angga, Dr. Mazhar. Aku makrifat mengenal Allah. Statement paling bodoh. Statement paling bodoh. That's just the right thing you say. Thank you. Wow, man, I wish see you one to one. Dari satu Nordros ni. Duduk di Singapura, duduk raya rendah kucak kacir di Malaysia. Nampak tak panggil dia?
Bukankah iblis tu yang bertopengkan alim? Saya bagi tahu satu. Iblis boleh, hang boleh baca apa ni, hang boleh hafal hadis. Iblis boleh hafal hadis more than you can do, because they every split eon masa sahabat Nabi dan para Nabi hidup, dia telah hidup lebih pada awal pada tu. Sampai ke saat ni dia ada. So save it, you punya hadis tu. Iblis dah qualified lama. So Quran, dia boleh cakap bahasa-bahasa Quran. So beza apa dengan ustaz-ustaz ni? Satu je, dia tak mengenal Tuhan. Dia ego. Dia kata aku lebih tahu daripada kamu. So bila saya kata orang alim ni, Tuhan nasihat, hai orang-orang beriman. Banyak nasihat dalam Quran tu kepada orang yang beriman. Dia kata, cuba tengok balik, mereka ni dia buat serabut. Tengok how did they create the game. Wahabi ni, dia create game macam mana tau. Oh, dia ni sesat, dia ni bahaya. Padahal surah Nab ayat 52, kamu tidak bertanggungjawab ke atas amalan orang lain tidak bertanggungjawab atas amalan. Alright. Surah 16 ayat 37, kepada mereka yang Tuhan sesatkan, tak ada siapa boleh bagi pertolongan. Surah Yunus ayat 99 dan 100, tiada masalah bagi Allah kalau dia nak buat semua orang beriman. Surah Al-Imran ayat 144, mereka yang beriman dan berpaling tidak memudaratkan Allah Ta'ala. So hampa ni apa dia kan sebenarnya? Ha? Bukannya kita ni nak merosakkan. No. Tak ada. Kita just love adalah. Tak ada pun nak dengki kat orang ni, nak busuk hati kat orang ni, nak 10 tahun nak rosak kat orang ni, tak ada pun. Siapa yang buat tu semua? Dia lah. Dia orang lah. Dia orang lah. Iblis pun cakap, "Wish, ni lagi power daripada aku ni." Lagi iblis daripada aku. I'm so happy that you say this thing. No, because it's the truth. Yeah, thank you. Because I've been go on, you tengok yang komen-komen kadang lepas tak lepas, hang go on clear hang bagi. Pecah minda, facts hang bagi clear. Depa ni masih lagi komen pasal rambut, tak puas hati, mak lipat, apa semua. Faham? Itu cakap penyakit hati. Yeah. Hang tak suka lepas, just block his Facebook or ignore him or skip. Takkan tak belajar. Well, I mean, dia pun menyorok di balik fake account. Itu sebab dia tak tahu satu benda. Allah kata, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wasami'un basir. Allah itu berserta di mana saja kamu berada, mendengar dan melihat. Dia pun tak nampak yang dia buat. Kalau tanya Allah, pernah duduk diri, tanya diri dia pernah lepas kacau aku? Aku rasa terganggu disebabkan aku tak faham. Dr. Mazhar, saya lawan awak sebab agama. Saya menentang awak agama, kepala otak Pak Hang. Pak Hang dulu hang cakap jangan pakai vaksin apa semua, bila Pak Hang kena dulu tu dan hang warning kerajaan suruh fikir dulu pasal vaksin ni. Pak Hang saja yang ada nyawa yang perlu di count. Yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dekat Pak Hang saja kan Dr. Mazhar. Sinayang. Betul tak? Saya cakap dengan Abang Saidin balik pulau tu. Dia kata kalau aku jadi angkut pagi depan muka dia dapat. Cara dia bercakap tu aku dengar aku korangan. Dah lah satu dia report, Abang Saidin tu kata. Pondok Upih balik pulau. Dah lah satu hari dia report. Lepas dia rekod. Lepas dia rekod dia boleh berlakon lah. Cakap baik-baik. Hang tak tahu dia rekod. So the game is set up already ke Hang. Tapi dia tak nampak kebodohan dia. Lepas tu dia olah pula bagi orang nampak dia bodoh. Kalau aku jadi yang lepas, bila dia kata tanyalah apa nak tanya, cop tu depan muka dia apa. Tak, itu dipanggil munafik tu. Depan baik-baik, dalam hati siapa yang tahu. Yes. Dalam gambar itu lagi bahaya tu, dalam gambar makilau tu dia ada cakap. Itu lagi bahaya. Yang nampak pada syariat itu belum tentu sama dengan hakikat. Itu ini yang kita cuba nak cakap. Malaysia ni banyak stres, Malaysia ni banyak problem, politik isu masalah pemakanan, nak mai ke bulan 9 ni apa nak jadi ke lepas pilihan raya ni, kita tak tahu. So ajaklah ilmu mengenal Allah. Penasihat raja ni lepas tu buat apa? Pasal rakyat tu pakaian bagi raja. Kalau sengsara rakyat tu, makna yang raja tu pakai macam mai ni pun sengsara lah sebenarnya orang nampak. So kenapa tak ada raja di Malaysia, raja bertubuh raja, berbaju rakyat? I don't see. Anak aku hilang dalam hak jagaan Mahkamah Syariah, bawah kastidi 14 ahli tertinggi Mahkamah Syariah. They play don't know.
They don't give a damn red ass and just quiet. Habis. Mahkamah Syariah di bawah naungan Raja-Raja Melayu. Apa yang dia buat ni 14 hari? Anak aku hilang dalam hak jagaan mahkamah. So sekarang anak aku jadi apa? Bukan tanggungjawab aku, tanggungjawab dia. So how do they proceed their responsibility? They just don't care. Itulah macam British. Aku jaga line aku saja. Bunuh mereka, no mercy. Itulah. Tengok gamak tu aku menangis merembu-rembu tengok. Bukan nak kata mengetak. Hari ni kita tak kena jajah lagu tu. Kita kena jajah dalam ni. Bukan mata ni, tapi mata dalam ni. I mean the mind masih lagi dijajah dari dulu. Yes, masih the presence of the mind. This is what happened. Kita tak kena kurung, tapi duduk dalam kurungan. So hari ni bila Wahabi ni masuk, kita allow ustaz-ustaz ni. Cuma terima kasih kepada jabatan-jabatan mufti atau negeri-negeri yang mengharamkan haram jadah yang bernama Dr. Mazhar, Nodros, Kamili dan another bastard Rora. Terima kasih. Saya nak balik Jerman dah. Tak tahu dugaan apa pula di sana. Pasal ada tambang, ada duit sikit, rumah tak ada, apa pun tak ada. But no problem. Even I have to be homeless. Sebab saya balik nak tengok anak, saya rindu. Perjuangan jual buku telah berjaya. Dengan jayanya dihalang oleh puak-puak haram jadah ni. Yang mana di bawah Dr. Mazhar, di bawah yang khusyuk dan tawaduk dengan Nodros, Dr. Mazhar apa semua ni. Pi jual buku kena halang. Terima kasih Seremban. You change everything. Sebab Seremban telah datang dengan kasihnya. So I minta kalau ada jabatan-jabatan mufti, I bagi buku dah banyak mufti. Melaka tak dan, Johor tak dan, Terengganu Perlis tak dan. Yang saya dah bagi, Kedah saya bagi, Perlis dismiss lah pasal itu Mazazil. Penang saya bagi, Perak saya bagi, KL saya bagi, Selangor saya bagi, Negeri Sembilan saya bagi. Penarik beca pun mai jumpa saya, apa nak ambil buku satu, anak saya duk main serabut apa, saya seraya duk campur pelik-pelik ni. Buku apa yang boleh bagi yang ada fiqh dengan membawa ke jalan makrifah, yang banyak teguran-teguran dan banyak bagaimana nak menjawab pada keadaan isu stres. So saya create buku, satu bapa yang anak dia mati pecah buah pinggang, lepas tu bini lari tinggal dia, lepas tu dia membawa hidup bagaimana firman Allah sebagai pemandu jalan hati dan perasaan dia. Buku tu mereka kata lucah. Tengok puak-puak ni macam mana. Buat fake account kata lucah. So kata pembiakan virus kebencian daripada Nodros, motherfucker Mazhar telah berjaya. It's okay. Buku saya terbengkalai banyak. Online go on. Cuma yang terpilih untuk melihat kebenaran akan order lah. Yang tak terpilih akan continue dengan mereka lah. Baik. Selamat, tak ada apa nak sembang, and terima kasih for you and you. Tak ada apa-apa nak tanya. Okey, baik, selamat. Assalamualaikum.